Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sama-sama mendapat kerahmatan, keberkatan saya Allah Subhanahu wa taala dalam kuliah maghrib kita pada malam ni. Baiklah sama-sama kita mulakannya dengan Ummul Quran Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نور قلوبنا بهدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بعدد علم الله وزنة عرش الله ومداد كلمات الله بحق عظمة ذاتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Yang saya hormati Al-Fadhil Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, pengusi dan barisan kepimpinan surau ini. Seterusnya tuan-tuan haji, tuan-tuan sahabat muslimin muslimat, mukmin mukminat yang dirahmati Allah sekalian. Syukur alhamdulillah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini kita dapat bersemuka setelah sekian lama. Kita bertemu hanya secara maya online sahaja. Dengan izin Allah pada bulan Rabiul Awal ini kita dapat bersama-sama untuk meneruskan perbincangan kita dalam kitab Permata Ilmu Tauhid. InsyaAllah pada malam ni kita akan sambung tajuk yang ke-17, dalil atas kemustahilan. Qidamnya alam matlub sab'ah. Nak menunjukkan bahawa alam ini mesti benda baru, bukan benda yang bersifat qadim, yang sedia ada tanpa ada kepada penciptanya, adalah sesuatu yang mustahil, tak boleh diterima oleh akal. Setelah pun kita bincangkan sebahagian daripada kata-kata yang disuliskan oleh musannif pengarang ini, wa kullu ma jaza alaihi al-adam alaihi qat'an yastahilul qidam. Sesuatu yang dikatakan yang boleh, tiap-tiap sesuatu yang boleh atasnya ketiadaan, nescaya mustahillah atasnya qidam secara pasti. Kalau benda ni
benda yang bermula daripada tak ada, sudah pastilah sesuatu yang mustahil untuk dikatakan benda ini bersifat sedia ada, bersifat qidam, bersifat kekal dan abadi. Dan begitulah yang berkaitan dengan zat kebesaran Allah, tak layak langsung untuk sesuatu yang bernama makhluk. Ya tuan-tuan, nanti Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita meyakini bahawa makhluk semuanya lemah, makhluk semuanya serba kekurangan, yang maha sempurna, maha segala-galanya hanya milik maha pencipta, justru apabila ini telah pun menjadi pegangan dan keyakinan kita sebagai salah satu dari unsur makhluk, pastinya sangat-sangat berharap, bergantung, meletakkan ketawakalan kita, kebergantungan kita hanya kepada Allah yang merupakan pencipta kepada alam ini seluruhnya, yang disebutkan sebagai Khalik, Allah Rabbul Alamin. Ya tuan-tuan, nanti Allah Subhanahu wa taala, bagi tuan-tuan yang ada kitab, kita rujuk untuk sambung perbincangan kita di halaman 70. Ya tuan-tuan, dalam sebahagian daripada kalimah matlubuz sab'ah ada 7 perkara yang terlingkung di dalam 7 perbahasan daripada kata-kata yang telah pun dikatakan oleh pengarang kitab ini dalam syairnya. Antara yang telah pun kita bincangkan, ada 4 perkara yang telah kita bincangkan, seperti tetapnya sesuatu yang lebih atas ajram yang diibaratkan dengan arad, ya. Begitulah yang keduanya, tetapnya keadaan arad itu tidak terdiri dengan sendirinya. Ketiga, tetapnya keadaan arad itu tidak berpindah-pindah dan dari satu jirim ke satu jirim yang lain, dan tetap keadaan arad itu tidak bersembunyi. Oleh itu ya tuan-tuan, untuk malam ni kita akan sambung terus yang kelima. Tetapnya keadaan ajram, jirim-jirim yang ada sebagai yang melazimi bagi arad itu, ya, sesuatu yang dikaitkan dengan benda, maka sesuatu jirim itu lazimnya apabila ada benda itu adalah jirimnya, apabila ada sesuatu jirim itu adalah benda sesuatu yang ada. Kalau kita sebagai makhluk, pastinya yang bernama manusia, apabila nampak keadaan fizikalnya yang jelas, yang nyata, maka inilah jirim kita yang memerlukan tempat. Kalau nak duduk, ada kursi, ada lantai, begitulah seumpamanya. Kalau kita nak berjalan, ada tempat yang kaki boleh berpijak, itulah sebagai aratnya, sebagai tempat yang sesuatu yang boleh untuk sebagai makhluk berjalan. Tetapi yang maha pencipta tak sama keadaannya seperti keperluan makhluk. Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan tempat, tidak tertakluk kepada masa, tidak tertakluk kepada tempat. Jadi bagaimana? Segala-galanya hanya Dia yang maha berkuasa, kerana sesuatu yang bernama masa, yang bernama tempat, semua tu makhluk yang diciptakan olehnya. Sudah pastilah Ia maha berkuasa mengatasi segala-galanya dari apa yang telah pun diciptakan olehnya. Oleh itu ya tuan-tuan, nanti Allah Subhanahu wa taala, jadi jangan sampai kita di dalam pegangan akidah kita menyamakan Allah Subhanahu wa taala serupa macam makhluk. Kalau serupa macam makhluk, contoh makhluk kalau nak duduk ada tempat, nak berjalan pun ada tempat, terikat dengan masa. Jadi sesuatu kalau nak dikaitkan Allah sama macam makhluk, mustahil hukumnya, tak boleh diterima. Sebab Allah sendiri sebutkan, ya, laisa kamislihi syai', Ia tidak menyerupai dengan sesuatu yang dilakukan oleh makhluk. Bagaimana keadaan maha pencipta untuk disamakan, diserupakan, ini adalah sesuatu yang sangat-sangat mustahil. Ya tuan-tuan, nanti Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya yang keenam, tetapnya keadaan yang qadim menjadi tidak tiada. Ya tuan-tuan, nanti Allah Subhanahu wa taala, apabila Allah Subhanahu wa taala dikaitkan dengan sesuatu yang sedia ada tanpa permulaan dan tanpa pengakhiran, qadimnya itu kekal. Kalaulah diubah kepada hadis, mustahil. Ya, sesuatu yang bersifat dengan sifat qadim, kekal dengan kekadimannya sejak azali. Sesuatu yang bersifat hadis, ia bersifat baharu, kekal baharunya sampai bila-bila. Makhluk
yang bersifat dengan sifat baharu, walaupun panjanglah umur. Contoh, antara umur yang panjang dari kalangan makhluk ni seperti iblis, yang kita sedia maklum kewujudan iblis sebelum kewujudan Nabi Adam AS. Nabi Adam AS telah pun wafat berapa ribu tahun, ratus tahun, Allahu alam, yang Allah saja yang maha mengetahui tentang bilangan yang tepatnya. Nak menunjukkan dahlah iblis lebih awal diwujudkan, dihidupkan, diberi nyawa oleh Allah sebelum Nabi Adam AS. Selepas Nabi Adam wafat dan keturunan Nabi Adam dah pun beberapa ratusan ribuan lapisan keturunannya, iblis masih hidup. Adakah hidup iblis itu untuk menukar keadaannya daripada yang dikatakan hadis kepada qadim? Mustahil. Makhluk yang hadis tetap hadis, baharu, walaupun panjang umurnya sekalipun. Samalah macam umur cakrawala yang ada, matahari, bintang, bulan, yang pastinya lebih awal daripada manusia, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka makhluk-makhluk yang sedia ada ini yang begitu lama hayatnya seperti bumi dan alam ini, adakah ia yang begitu lama itu sehingga bertukar keadaannya daripada baharu kepada qadim, kewujudannya sejak azali setelah wujudnya? Tak boleh bertukar. Tetap statusnya hadis, tetap hadis kedudukannya. Samalah yang ditegaskan tadi, yang qadim tak mungkin, mustahil untuk bertukar menjadi hadis. Begitulah untuk kita buat sesuatu rumusan yang sebaliknya, yang hadis juga takkan bertukar menjadi qadim, kekal keadaannya terus menjadi hadis. Makhluk tetap makhluk. Pernah kita sebutkan antara kata-kata di kalangan para ulama, kalau tak silap ingatan saya, Syekh Abdul Qadir Jalani, makhluk tetap namanya makhluk, walau tinggi macam mana kehebatan dirinya, makhluk tetap makhluk. Begitulah Khalik Allah Subhanahu wa taala, apabila menghampiri makhluknya ke tempat yang paling hampir dengan makhluknya, Khalik tetap Khalik, tidak akan bertukar menjadi makhluk walaupun menghampiri makhluknya. Itulah nak gambarkan tentang makhluk, walau hebat macam mana ketinggian, kedudukan dan makamnya, tetap makhluk, kekal sebagai makhluk. Tak boleh bertukar status, bertukar menjadi Khalik, ya. Makhluk tetap makhluk. Begitulah Khalik, yakni Allah Azza wa Jalla, tetap sebagai maha pencipta walaupun turun menghampiri, mendekati hamba-hamba dan makhluk-makhluknya. Itu tuan dan hati Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya yang ketujuh, mustahilnya segala yang baharu itu tidak ada permulaan baginya. Ya, kalaulah yang dikatakan makhluk benda baru, mesti ada permulaan, mesti bermula dengan sesuatu. Kita bermula dengan unsur tanah, mesti bermula dengan unsur sesuatu. Sebab kita ini benda baru, sebab kita ini makhluk. Jadi kalaulah makhluk itu nak menafikan, tak, saya wujud kebetulan tanpa ada sesuatu unsur, mustahil, tak boleh diterima akal. Bagi orang yang beriman, kita wajib percaya dan yakin kullu Adam min turab. Setiap anak cucu Adam ini asalnya, keadaannya, kullu nas bin Adam wa Adamu min turab. Semua makhluk yang bernama manusia daripada Nabi Adam, dan Nabi Adam itu asal kedudukannya diciptakan daripada unsur tanah. Justru itu, ada tak permulaannya? Ada. Apabila ada permulaannya, maka ada tak pengakhirannya? Pasti ada. Apabila namanya makhluk ada permulaan, pasti ada pengakhiran. Allah Subhanahu wa taala tiada permulaan, sebab tu dia juga tiada pengakhiran. Wal awal wal akhir. Dialah Allah yang awal dan Allah Subhanahu wa taala yang terakhir, dan tiada kesudahannya, tiada penyudahannya.
Ya, tuan-tuan hati Allah Subhanahu wa taala, hanya zat yang maha besar, maha agung Allah sajalah yang maha mengetahui tentang kedudukan zatnya itu. Justru kita sebagai makhluk hanya diminta, dibenarkan dalam membuat kajian mencari tanda-tanda kebesaran maha pencipta, hanya yang dibenarkan kepada kita melalui kajian, melalui ciptaan-ciptaan Allah. Melihat kebesaran Allah melalui contoh pokok yang diciptakan oleh Allah, manusia yang diciptakan oleh Allah, cakrawala, matahari, bulan, planet yang diciptakan oleh Allah. Jadi apabila kita melihat sesuatu kekaguman betapa teliti dan hebatnya ciptaan-ciptaannya, pasti yang maha pencipta itu lagi hebat. Ya tuan hati Allah, sebab itulah kalau bagi orang-orang tasawuf, bagi orang-orang yang dekat dan hampir dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka melihat sesuatu bukan melihat makhluk. Di sebalik yang mereka lihat itu, mereka melihat kebesaran, keagungan Allah. Contoh, apabila dia melihat bagaimana kejadian gerhana matahari, maka dia melihat keadaan itu terjadi, bukan dia melihat bagaimana situasi planet yang beredar itu semata-mata, tetapi bagaimana maha pencipta menyusun pergerakan, putaran planet-planet yang berada di atas paksi masing-masing, sehingga terjadi dan berlakunya melindungi antara satu sama lain, dan kejadian gerhana pun terjadi. Ya, tuan-tuan, jadi di kalangan mereka ini melihat makhluk untuk melihat tanda kebesaran, keagungan maha pencipta. Mudah-mudahan kita juga menggunakan mata kita untuk melihat tanda-tanda kebesaran, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah untuk menjadi renungan kepada kita bersama, untuk kita melihat status diri kita ni tuan-tuan. Melalui mata kita boleh mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Kata Imam Syafi'i, kalau kita nak tahu diri kita ni yang kat dalam ni bersih ataupun kotor, boleh dibuktikan melalui amalan mata. Di mana mata kita melihat. Jika mata melihat ke tempat yang baik, melihat ayat-ayat Al-Quran, melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka yang kat dalam ini baik, bersih, elok, tulus dan semaksud dengannya. Tapi kalau kita biarkan mata ini liar memandang tempat-tempat yang dilarang, yang dibenci oleh Allah, itulah isyarat yang kat dalam ni kotor. Oleh itu, yang kita nak kaitkan dengan pembahasan kita, melihat tanda-tanda kebesaran Allah melalui makhluk, mana kat dalam ni kuat imannya. Tapi kalau memandang, tak pandang kehebatan tu, tak nampak kehebatan tu, yang kat dalam ni rosak. Yang kat dalam ni keimanannya luntur. Sebab tu tuan-tuan nanti Allah Subhanahu wa taala, apabila kita dah melihat sesuatu itu dengan pandangan keimanan, pastinya takkan sama penglihatan seseorang yang tak beriman melihat sesuatu yang berlaku sekeliling mereka. Mudah-mudahan Allah meletakkan kita semua ini insan-insan yang telah pun memiliki kehebatan dari dalam ini, dan dijelmakan, dizahirkan melalui penglihatan mata masing-masing. Mudah-mudahan Allah meletakkan kita semua sebagai hamba-Nya yang dibimbing di dalam jalan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya tuan-tuan, kata pengarang lagi, semua itu telah dikumpulkan oleh sebahagian ulama melalui ungkapannya, zida ma qama man taqal ma kamina man fakkala udma qadimi lahina. Itu tuan, perkara yang lebih itu tidak berdiri dengan sendirinya, tidak dia berpindah-pindah, tidak dia bersembunyi, tidak dia terlepas, tidak ada adam bagi yang qadim, dan tidak ada segala yang baharu itu tidak ada permulaan baginya.
Maka perbahasan dalam matlub sab'ah ini dirungkaikan oleh ulama yang lain dengan kata-kata syair ini, ya, dengan menyatakan bahawa perkara yang lebih itu zidama, tak berdiri dengan sendirinya. Ya tuan-tuan nanti Allah, maknanya makhluk-makhluk ni tak mampu berdiri dengan sendirinya. Walau tinggi mana pun kedudukan makhluk itu, tetap dia bergantung, berada di bawah tadbir, urus tadbir yang maha tinggi. Katakanlah yang kita nampak dengan mata kita bintang, kedudukan yang paling tinggilah di kalangan makhluk yang kita nampak. Adakah bintang boleh beroperasi sendiri tanpa dari ketetapan urus tadbir maha pencipta? Mustahil. Justru keadaan itu makhluk, nak katakan makhluk tak boleh berdiri dengan sendirinya. Yang maha berkuasa berdiri dengan sendirinya siapa? Khalik. Hanya Allah saja. Sebab tu Allah sebut qiyamuhu binafsihi, berdiri dengan sendirinya. Makhluk nak mempersoal, makhluk nak mempertikai. Siapa makhluk untuk mempersoal dan mempertikaikan yang maha pencipta, mampu dan maha berkuasa berdiri dengan sendirinya? Selagi ia bernama makhluk memerlukan segala-galanya, adalah sesuatu yang tidak boleh untuk diempal, untuk mempertikai. Ya tuan-tuan, makhluk itulah yang akan dipersoal, yang akan diperincikan pertanyaan demi pertanyaan ke atasnya. Allah Subhanahu wa taala menjawab sendiri di dalam Al-Quran, kamu takkan boleh mampu bertanya kepada kebesaran keagunganku. Kamulah sebaliknya yang akan dipertanyakan, yang akan dipersoalkan tentang amalan, tentang nikmat dan segala-galanya yang diberikan kepadamu, yakni kepada yang bernama manusia. Ya tuan-tuan nanti Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi daripada lafaz ini disebutkan lafaz zida adalah isyarat kepada yang pertama, yang yakni apa, seperti matlub syaba'ah itulah, tetapnya sesuatu yang lebih atas ajram, yang diibaratkan dengan arad, ya. Jadi sesuatu yang tinggi, yang hebat keadaannya itu, maka itulah yang dikatakan, yang dimaksudkan zidama, ya. Merupakan bantahan kepada falasifah yang tidak menerima tetapnya sesuatu yang lebih atas ajram, sehingga sah pendalilannya, dengannya atas barunya ajram. Ya tuan-tuan nanti Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang falsafah, dia banyak menggunakan logik akal yang ada. Justru mereka biasanya akan menggunakan logik akal itu untuk menafikan sesuatu yang menjelaskan tentang tanda-tanda kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala. Contoh mudah untuk kita menjelaskan, seperti yang berlaku di zaman Imam Abu Hanifah, apabila ada di kalangan orang-orang ad-dahriyun yang cuba menggunakan akalnya untuk menyatakan tentang apakah af'alullah yang Allah lakukan sekarang, ya. Lantas dia tanya kepada Imam Abu Hanifah, kalau kamu boleh buktikan bahawa Tuhan kamu tu maha berkuasa untuk melakukan apa saja, sekarang buktikan Tuhanmu itu yang maha berkuasa boleh melakukan apa saja. Lantas Imam Abu Hanifah menggunakan logik yang dipersoalkan balik oleh ad-dahriyun, yang ketika itu dia berada di atas mimbar, yang mempersoalkan tentang kebenaran Islam yang disampaikan oleh para ulama pada waktu itu, dan dia cuba nak memperkotak-katikkan tentang kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang sebelum itu banyak lagi dialog-dialog yang berlaku. Cuma saya nak kaitkan tentang apa yang nak disebutkan sesuatu yang menggunakan logik akal ini oleh para orang-orang falsafah. Lantas ketika itu Imam Abu Hanifah kata, untuk menjawab soalan ni, apa yang Allah Tuhanku lakukan saat ini, saya tak boleh jawab di bawah. Kamu yang berada di atas mimbar kena turun,
saya yang berada di bawah ini kena naik ke atas mimbar, baru saya boleh jawab. Lantas Ad-Dahri turun daripada mimbar dan Imam Abu Hanifah naik ke atas mimbar. Lantas barulah dia memberi jawapan. Apa yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala saat ini ialah menurunkan kebatilan dan menaikkan kebenaran. Yang benar dari bawah naik ke atas, yang batil dari atas turun ke bawah. Maka jawapan itu memberikan jawapan Allah Maha Berkuasa menjadikan sesuatu ikut kehendaknya. Maka tak ada siapa pun nak boleh menafikan logik yang boleh memberi jawapan Allah menaikkan kebenaran, meruntuhkan, menjatuhkan kebatilan. Itu contohlah. Jadi justru itu dalam persoalan orang-orang falsafah ini, kalau apabila melihat sesuatu yang tertinggi, yang duduk di tempat yang tertinggi, maka bagi dia menggunakan perkara tersebut untuk mempertikaikan sesuatu yang ada, itu memanglah kerja mereka. Sehinggalah mereka menyatakan sesuatu itu, adakah boleh nak dikatakan sebagai benda itu baharu? Maka mereka ini cuba mempersoalkan keadaan seumpama itu. Dijawab oleh para ulama ialah dalilnya semua yang dikatakan makhluk tetap adalah sesuatu yang dikaitkan dengan baharu, ya. Itulah sifat untuk ciri-ciri makhluk. Dalilnya tetap sesuatu yang lebih yakin arat adalah penyaksian, musyahadah. Jadi apabila sesuatu makhluk ia memerlukan masa, memerlukan tempat, memerlukan keadaan, itulah yang dikatakan dalil sesuatu itu disebutkan sebagai makhluk. Ya, tuan-tuan dan Allah Subhanahu wa taala. Terusnya lafaz maqama dengan membuang perkataan huruf alif kerana wazan. Ya, kalau ikutkan pernyataan yang ada, sepatutnya zada ma qama, mim alif ma. Tetapi nak supaya rima di dalam syair Arab itu dijaga susunannya, jadi perkataan jadi huruf alifnya itu dihazaf, dibuangkan, ya. Tapi hakikatnya sepatutnya mim alif ma qama. Itu dari sudut perbahasan ilmu Allahumma salli ala Muhammad, ilmu arud, ya, perbahasan ilmu arud di dalam bahasa Arab. Ya, ini orang-orang ahli syair, ahli yang hebat dalam bidang syair, dalam bidang puisi, mereka adalah orang-orang yang hebat dalam bidang ilmu arud. Ya, itu dalam salah satu ilmu lah dalam bahasa Arab. Ya. Jadi membuang huruf alif pada ma kerana wazan adalah isyarat kepada yang kedua. Ya, apakah yang kedua? Tetapnya keadaan arat itu tidak berdiri dengan sendirinya. Itu yang dimaksudkan. Apabila ada sesuatu yang memerlukan tempat, memerlukan masa, dia tak akan mampu nak berdiri dengan sendirinya. Dia pasti bergantung kepada Maha Pencipta. Dan merupakan bantahan kepada mereka yang tidak menerima ketiadaan arat, adamul a'rad, dengan alasan bolehnya dia berdiri dengan sendirinya jika jirim tidak bersifat dengannya. Dalil bahawa arat itu tidak berdiri dengan sendirinya adalah tidak masuk akal adanya sifat tanpa mausuf, dan maka tidaklah masuk akal adanya gerakan tanpa yang bergerak. Begitulah seumpamanya. Jadi apa yang nak dijelaskan oleh ulama-ulama ilmu kalam ini ialah selagi mana sesuatu itu memerlukan tempat, memerlukan masa, memerlukan keadaan, maka ia tak boleh berdiri dengan sendirinya. Ia memerlukan sesuatu yang maha hebat zatnya menggerakkannya, mengalihkannya, memindahkannya, mengizinkannya untuk bergerak ke sana kemari, untuk melihat itu dan ini, bercakap, untuk memperkatakan sesuatu, mendengar dan seumpamanya. Jadi apabila ia memerlukan, maka itulah yang dikatakan makhluk. Tuan-tuan, kita ni memerlukan tak?
pasti memerlukan. Kita pasti memerlukan bantuan dari makhluk yang lain. Selagi mana sesuatu yang disebutkan itu memerlukan dari unsur lain, itulah makhluk. Katakanlah seseorang ini yang bernama manusia, saya tak perlu sesiapa, bohong. Ya, dalam kehidupannya kalau nak makan dia memerlukan petani. Kalau nak makan, nak beras, dia perlukan peniaga. Kalau nak makan, dia perlukan tukang masak. Kalaulah dia boleh menanam sendiri, dia boleh memasak sendiri, pastinya akan ada salah satu di antara unsur-unsur itu masih memerlukan yang lain, bantuan makhluk yang lain. Selagi itulah namanya makhluk. Yalah, kalaulah takdir, katakanlah dia cuba nak menafikan semua, apabila dia mati, mayatnya tu nak ditanam ke tanah, perlukan tak bantuan daripada makhluk? Perlu. Itulah dia kata makhluk tetap memerlukan dalam hidupnya maupun selepas kematiannya, pasti masih memerlukan. Oleh itu ya tuan-tuan, kalau adalah orang kata tak, saya tak perlu sesiapa pun hidup kat dunia ini, nak menafikan seolah-olah macam dia tu hebat dan menyamai Maha Pencipta, sebenar-benarnya tetap dia memerlukan yang lain. Ya. Seterusnya lafaz mantaqala adalah isyarat kepada yang ketiga, ya, tetapnya keadaan arat itu tidak berpindah-pindah dari satu jirim kepada jirim yang lain, merupakan bantahan bagi mereka yang tidak menerima adamul a'rad dengan alasan bolehnya dia berpindah dari satu jirim kepada jirim yang lain. Dalilnya bahawa dia tidak berpindah adalah jika dia berpindah maka jadilah dia sesudah berpisah dengan yang pertama dan sebelum sampai pada yang kedua berdiri dengan sendirinya, sedangkan keadaan seperti itu sudah dibatalkan. Kalaulah ada orang berhujah, kenapa nak disalahkan, contoh nak disalahkan iblis yang tak nak sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Ada orang-orang yang cuba nak mencari sesuatu bagi mewujudkan kekeliruan kepada kisah yang berlaku kepada iblis apabila diarahkan sujud kepada Nabi Adam alaihissalam sebagai contoh. Tuan-tuan, apabila ada orang kata betul tindakan iblis yang kita boleh sujudnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sujud tu hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jam mana yang betul? Jam betul-betul okey. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau ada orang yang cuba berhelah untuk mewujudkan kekeliruan, nak menyatakan kenapa iblis tak nak sujud kepada Nabi Adam kerana dia nak hanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, ini bukan hujah yang betul. Iblis sepatutnya taat kepada perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, bukan sujud pengabdian, sujud penghormatan. Sujud pengabdian sebagai hamba kepada Khalik memang hanya untuk Allah saja, lain daripada itu haram, syirik. Tapi sujud kepada Nabi Adam, sujud penghormatan. Jadi nak katakan bahawa kalaulah seseorang itu sesuatu yang boleh berpindah daripada satu keadaan kepada satu keadaan dan boleh untuk berdiri dengan sendirinya, maka sedangkan ia itu masih memerlukan tempat, keadaan, masa, selagi itulah ia takkan boleh nak berhelah dan berdalih, tak memerlukan kepada bantuan yang lain, nak berdiri dengan sendirinya, sesuatu yang tak boleh diterima akal. Seterusnya lafaz makamina adalah isyarat kepada keempat dan merupakan bantahan kepada mereka yang tidak menerima adamul a'rad dengan alasan bolehnya dia bersembunyi pada jirim, maka gerakan itu bersembunyi pada jirim jika dia diam. Dalil bahawa dia tidak bersembunyi adalah lazim atasnya berkumpul dua yang berlawanan, sedangkan yang seperti itu adalah batal, ya.
selagi mana sesuatu itu yang dikatakan makhluk, pastinya sesuatu itu akan berada di satu keadaan dan berada pada masa yang lain keadaan yang lain. Dia tak boleh, contohlah satu benda yang baik dan buruk tak boleh duduk dalam satu tempat. Ia sesuatu yang berlawanan antara satu sama lain. Begitulah kalau warna, kalau dikatakan ia berwarna putih, putihlah ia. Maka kalau dah ia diwarnakan dengan hitam, bertukar menjadi hitamlah dia. Tak boleh disebut dia itu adalah hitam dan putih, kecuali dalam satu tempat itu memang dipisahkan dua warna tersebut, antara warna putih dan hitam. Sesuatu yang sifatnya berlawanan, dia takkan boleh duduk dalam satu keadaan, satu masa dan satu sifat yang sama pada satu keadaan. Tak mungkin begitu sifatnya. Jika ia berlawanan, pasti berbeza keadaannya, ya. Seterusnya manfakka adalah isyarat kepada yang kelima, merupakan bantahan kepada mereka yang tidak menerima pelaziman jirim bagi arad dengan alasan bolehnya arad itu terlepas daripadanya. Dalil bahawa dia tidak terlepas dari jirim adalah tidak masuk akal adanya jirim yang kosong dari gerakan dan kosong pula dari tanpa gerakan, kerana mustahil terangkatnya dua yang berlawanan. Ya, tuan-tuan dan Allah Subhanahu wa taala, selagi mana ia yang dikatakan sebagai, sekali lagi lah nak tegaskan, apabila dia berjirim maka ia adalah makhluk. Apabila dia makhluk, dia memerlukan terikat kepada situasi, keadaan, masa, tempat dan seumpamanya. Tak mungkin makhluk itu kosong tanpa memerlukan apa-apa, ya. Tak mungkin begitu, kecuali apabila kalaulah daripada orang yang hidup menjadi mati, maka dah setelah dia mati, maka dia tak memerlukan apa-apa lagi untuk keperluan kehidupannya di dunia ini. Bahkan kalau dia mati, dia memerlukan kehidupan untuk alam yang seterusnya. Maka dalam perbahasan itu masih lagi memerlukan sesuai dengan keperluannya di alam barzah, alam kubur pula, ya. Seterusnya tuan-tuan, lafaz la adamu qadim adalah isyarat kepada yang keenam, yang merupakan bantahan kepada mereka yang tidak menerima baharunya arad dengan alasan bahawa ada sesuatu itu qadim dan menerima ketiadaan. Kita bagi laluan untuk azan terlebih dahulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول أشهد أن رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم تم صوقائمه إنك لا تخلف الميعاد. Ya tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita cuba selesaikan tajuk yang ke-17 ini. Pernyataan yang telah dinyatakan oleh pengarang la adama qadim, isyarat kepada yang keenam dan merupakan bantahan kepada mereka yang tidak menerima barunya arad. Ya, sesuatu yang cuba dikatakan oleh seseorang bahawa kalau namanya makhluk, sesuatu yang memerlukan tempat, memerlukan masa, itu bagi mereka berpegang ia adalah sesuatu yang bukan baharu. Ia boleh disandarkan kepadanya bersifat dengan sifat qadim. Jadi maka tertolaklah pandangan mereka ini. Kerana apa? Qadim tak menerima ketiadaan. Jadi kalaulah qadim, apabila sesuatu itu arad, dia akhirnya menempuh menuju kepada ada kemusnahannya, ada kehancurannya, ada ketiadaannya, maka macam mana nak diterima, ditimbang ia bersifat dengan sifat qadim, sedangkan akhirnya dia hancur, dia mati, dia berada di penghujungnya. Sedangkan yang qadim itu tiada penghujung baginya, tiada kehancuran untuknya. Allah dah sebut dah untuk yang nama manusia, kullu syai'in kullu syai'in fan. Semua sesuatu itu akan hancur binasa. Ya, semuanya akan hancur binasa. Dalam ayat yang lain Allah tegaskan, ma indakum yanfad. Apa-apa jua yang ada di sisimu semuanya akan hancur binasa. Oleh itu, kalaulah yang bernama makhluk yang memerlukan arad itu hancur binasa, mana mungkin untuk nak disandarkan untuk makhluk itu bersifat dengan sifat qadim. Sedangkan untuk nak sandarkan sifat qadim tak layak. Yang hanya untuknya layak adalah bersifat dengan sifat makhluk yang bersifat baharu, hadis. Ya, jadi terjawablah sesuatu perkara yang dinyatakan oleh ulama-ulama ilmu kalam yang cuba diselewengkan pemikiran orang-orang Islam ini oleh ahli-ahli falsafah yang ada, maka telah pun terjawab. Kalaulah mereka katakan kita ini boleh bersifat dengan sifat yang qadim, jadi tanya balik, adakah manusia seperti kita ini semuanya akan hidup selama-lamanya dan tidak akan mati? Pastinya tiada siapa boleh memberi jaminan ia akhirnya menemui kematian. Apabila menemui kematian, maknanya tiada. Apabila menemui sesuatu yang dikatakan tiada, noktah tiada itu menunjukkan baru, bukan menunjukkan qadim. Dan lafaz la hina merupakan potongan dari perkataan la hawadisa la awwalalaha. Tidaklah segala yang baru tidak ada awal baginya, adalah isyarat yang ketujuh dan merupakan bantahan bagi mereka yang tak menerima mulazimun al-hadith hadisun, sesuatu perkara yang baru pastinya memerlukan kepada penciptanya.
ya, maka alasan bolehnya arat itu sebagai hawadisu la awwalalaha, segala yang baru yang tidak ada awal baginya, maka jadilah yang melazimi itu qadim. Dalil bahawasanya la hawadisu la awwalalaha adalah sekiranya ada sesuatu itu hawadisun, lazimlah ada baginya permulaan, maka perkataan mereka dengan hawadis la awwalalaha menimbulkan ada perlawanan, tanakut. Ya tuan nanti Allah Subhanahu wa taala, maka penjelasan-penjelasan yang ada ini adalah sesuatu untuk memberi penjelasan, keterangan, supaya apa-apa jua perkara yang dibawa oleh pemikiran yang cuba nak menyesatkan, khususnya di kalangan orang-orang yang berpegang kepada logik akal, di kalangan orang-orang falsafah, maka terjawablah segala kekeliruan itu telah pun diberikan jawapan oleh para ulama ilmu kalam di kalangan ulama tauhid kita, akidah ahli sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan ada kebaikannya dan ada penjelasan yang boleh untuk memperkukuhkan lagi kita yang berpegang kepada akidah ahli sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam ma a'lam, wallahu khairum mimma la a'lam. Allah ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.